Bismillahirrahmanirrahim. Ahli syurga ditempatkan di tempat yang tinggi. Di antara perkara yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kedudukan ahli syurga. Dia memuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Perkara ini juga dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Surah Al-Ankabut ayat 58. Bermaksud, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh itu, sesungguhnya kami akan menempatkan mereka di tempat yang tinggi di dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Inilah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ayat ini menyebut janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman, disertakan amal yang saleh, amal yang baik. Sama ada amal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan dengan sesama manusia dengan hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Amalan yang diasaskan kepada iman, percaya ajaran Islam. Allah menjanjikan tempat yang tinggi di dalam syurga. Dihuraikan dalam syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Disebutkan pula mereka kekal di dalam syurga selama-lamanya. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Surah Saba ayat 37. Bermaksud, dan tidak sekali-kali harta dan tidak pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Itulah yang memperolehi balasan yang melipat kali ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga. Menunjukkan bahawa harta dan anak dalam dunia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita menjaganya dengan baik, menjaganya menjadi amal yang soleh, ataupun kita biarkan sahaja. Kita ambil manfaat daripada harta dan anak-anak, mengikut ajaran Allah, mengikut agama. Yang penting ialah kita mengikut agama, bukan harta dan anak-anak saja, di mana dia beri balasan yang berkali ganda. Sekiranya kita menggunakan harta, memanfaatkan nikmat anak-anak dengan cara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya berlipat kali ganda dan diberi bilik-bilik dalam syurga dalam keadaan aman. Firman Allah Ta'ala, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Surah Az-Zumar ayat 20. Bermaksud, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka mendapat tempat yang tinggi, atasnya bangunan pula, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji, sedangkan Allah tidak mungkir janjinya.
Ayat ini menyatakan bahawa syurga dan segala nikmatnya, segala perkara yang ada di dalamnya adalah janji Allah. Yang disebut dalam Quran adalah janji Allah. Dan Allah tidak sekali-kali mungkir janji. Adapun hadis-hadis pada an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la tara'awna ahlal ghurabi min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durriy al-ghabira min al-ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib litafadul ma bainahum qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin muttafaqun alaih. Bermaksud dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ahli-ahli syurga melihat orang-orang yang berada di tempat yang tinggi di atas mereka sebagaimana kamu melihat bintang-bintang yang berkilauan cahayanya di ufuk timur atau barat. Kerana adanya kelebihan di kalangan mereka, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itukah kedudukan para anbiya yang tidak dicapai oleh orang lain? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan begitu, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, mereka terdiri dari kalangan beberapa orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasulnya. Ayat ini menyatakan bahawa ahli-ahli syurga tidak sama antara satu sama lain. Ada yang tinggi martabatnya, ada yang rendah martabatnya. Mereka yang rendah melihat mereka yang tinggi martabatnya, laksana melihat bintang-bintang cakrawala di langit pada hari ini. Lalu sahabat bertanya, adakah yang tinggi itu rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam? Sudah pasti rasul-rasul dan nabi-nabi berada di tempat yang tinggi. Tetapi di sana ialah golongan siddiqin, golongan mereka yang membenarkan nabi-nabi dan rasul-rasul, yang berjuang mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka juga diberi tempat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-9, beberapa pemandangan di dalam syurga. Di antara perkara yang wajib kita beriman dengan hari akhirat ialah beriman dengan adanya syurga dan beberapa sifat syurga yang disebut oleh Nabi SAW sebagaimana disebut dalam Quran. Apabila diberitahu tentang syurga, maka timbul lagi beberapa persoalan dalam pemikiran kita. Bagaimana tentang tanahnya, batunya, bangunannya, batu bangunannya, dan apakah simin pengikatnya? Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, tiada sesiapa yang boleh menjawab soalan-soalan ini melainkan orang yang pernah melihatnya, ada pernah melawatnya. Seorang sahabat pernah bertanya Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW menjawab, innaha labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab وميلاتها المسك الأذفر وعصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا ييأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم
rawahu Tirmidzi wa Darimi wa Ahmad wa Ibn Hibban fi sahih wa Tabarani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam dalam ilmu hadis yang disebut namanya. Sesungguhnya ia batu daripada perak dan batu daripada emas. Tanahnya kasturi yang sangat harum baunya. Anak-anak batunya mutiara dan permata yakut. Debu tanahnya kemkuma. Sesiapa yang masuk ke dalamnya mendapat nikmat, tidak putus asa, jemu sekali-kali, kekal di dalamnya, tidak mati, pakaiannya tidak lusuh dan mudanya tidak hilang. Itu di antara sifat-sifat syurga yang disebut oleh Nabi SAW, yang pernah dibawa melawat ke syurga pada malam Isra' dan Mi'raj, dan melalui mimpi yang benar di alam barzakh dan alam akhirat. Mimpi seorang Nabi dan Rasul adalah wahyu dan benar, bukan macam mimpi orang lain. Kerana Allah Ta'ala beri kekebalan kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sehingga tidak boleh dirasuk oleh syaitan, diganggu. Maka perkara yang dia tahu adalah benar, termasuk perkara syurga. Hanya Nabi SAW yang boleh jawab, orang lain tak boleh jawab. Syurga Adan mempunyai keistimewaan berbanding syurga yang lain. Di antara syurga ialah syurga Adan. Di sana ada sifat-sifat istimewa yang ada dalam syurga Adan yang tak ada dalam syurga yang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, "Khalaqallahu jannata 'adnin biyadihi, labinatun min durratin bayda, wa labinatun min yaqutatin hamra, wa labinatun min zabarjatin khadra, wa milatuha miskun, wa hashishuha za'faran, wa sabauha lulu, wa turabuha amr. ثم قال لها انطقي قالت قد أفلح المؤمنون أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني." Maksudnya, Allah mencipta syurga Adan dengan tangannya. Batu-batunya permata putih, permata yakut merah, permata zabarjad hijau, tanahnya kasturi, rumputnya kemkuma, anak-anak batunya mutiara, tanah debunya ambar. Kemudian Tuhan berfirman, "Bercakaplah kamu." Tuhan suruh syurga bercakap. Lalu ia, syurga Adan, berkata, "Qad aflahal mu'minun." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Itu di antara sifat syurga Adan yang diberitahu oleh Nabi SAW. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Sabda Rasulullah SAW, "Thumma antalaqa bi Jibril hatta ta'tiya sadratal muntaha, faghashiyaha alwanun la adri ma hiya, qala thumma udkhiltul jannata وإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك." متفق عليه. Maksudnya, kemudian malaikat Jibril pergi bersamaku, yakni pada malam Mi'raj, sehingga tiba di Sidratil Muntaha, tempat yang paling akhir yang boleh dinaiki oleh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Lalu dia diliputi, dilitupi, diberi ditutupi oleh
berbagai warna yang aku tidak tahu apakah dia. Di mana Jibril berhenti di Sidratil Muntaha dan Nabi melihat malaikat Jibril rupanya yang asal dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, di mana Jibril diliputi oleh warna-warna yang terlalu banyak yang Nabi tak tahu apa warna itu. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku dibawa masuk dalam syurga. Tiba-tiba aku lihat di dalamnya beberapa kubah dan khemah daripada mutiara, dan aku dapati tanahnya kasturi. Tanah syurga itu ialah kasturi. Yang ke-10, khemah-khemah tempat bergembira. Dalam syurga ada khemah-khemah tempat bergembira. Memang di dalam syurga terdapat segala perkara untuk bergembira, termasuk juga khemah-khemah. Perkara ini dinyatakan di dalam firman Allah Ta'ala, hurun maqsuratun fil khiyam. Ar-Rahman ayat 72. Bermaksud yaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di khemah masing-masing. Disebut juga dalam hadis seperti hadis di atas dan juga hadis ini, menunjukkan sifat-sifat khemah dalam syurga. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'rin wahidatin mujawwafah طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه. Maksudnya dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi seorang mukmin itu dalam syurga ada sebuah khemah daripada sebiji mutiara yang berongga, tingginya 60 batu. Bagi seorang mukmin itu di dalamnya anak buahnya yang dia melawatinya, maka mereka tidak melihat di antara satu sama lain. Itu khemah-khemah dalam syurga, dan ada bilik-bilik dia yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ke-11, pasar dalam syurga, dan juga ada pasar untuk bergembira. Di dalam syurga juga ada pasar bagi memenuhi kegembiraan kepada penghuni-penghuninya. Mungkin nikmat kepada peniaga yang mukmin, peniaga yang mukmin, peniaga yang beriman, yang amanah, yang tidak menipu orang. Dan benar amanah seperti Abdurrahman bin Auf dan orang-orang sepertinya, mereka mendapat berkat keuntungan di dunia dan mendapat keuntungan di akhirat pula. Di mana peniaga-peniaga yang amanah, Allah Ta'ala beri untung dalam dunia, untung yang berkat, dan di hari akhirat. Makna berkat ini untung dapat harta yang membawa kebajikan, bukan harta yang sia-sia. Ada orang untung banyak, duit banyak, tapi susah juga. Susah, tidak gembira dengan harta yang banyak itu. Macam-macam masalah, harta yang tidak ada keberkatan. Berkat ini perkara baik yang tak nampak. Allah Ta'ala beri pada mereka yang beriman, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Perkara ini perkara akhirat dinyatakan oleh hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihu asy-syamal fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم
بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Bermaksud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa di dalam syurga itu ada pasar. Dalam syurga ada pasar. Mereka datang ke pasar pada tiap-tiap Jumaat. Tiap-tiap Jumaat mereka pergi ke pasar. Lalu bertiuplah angin dari utara, meniupkan muka-muka dan pakaian-pakaian mereka. Di mana angin meniup muka ahli syurga dan pakaian-pakaian mereka. Maka bertambahlah cantik dan segok, menjadikan mereka bertambah cantik, comel, lawa dan segok. Lalu mereka kembali kepada anak buah mereka di dalam keadaan bertambah cantik dan segok. Lalu anak buah mereka berkata, demi Allah, selepas pergi meninggalkan kami, kamu menjadi bertambah cantik lagi bertambah segok. Mereka berkata pula, demi Allah, kamu juga bertambah cantik rupa kamu selepas kita berjauhan. Ini di antara perkara syurga yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih, yang wajib kita beriman kepadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sungai-sungai di dalam syurga. Di antara perkara syurga yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ialah adanya sungai. Wajib kita percaya kerana perkara ini disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat. Dalam syurga ada sungai-sungai yang mengalirkan air biasa, susu, arak dan madu. Arak ialah minuman daripada buahan, dan madu. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, Masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin anharun min asalin musaffa. Surah Muhammad ayat 15. Maksudnya, bandingan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak berubah rasanya dan baunya. Sungai-sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai daripada arak, yang ini daripada buahan, minuman buah-buahan, yang lazat rasanya kepada penghuninya, dan sungai-sungai daripada madu. Disebut secara satu persatu dalam Al-Quranul Karim. Perkara yang boleh kita faham, tetapi hakikatnya lebih daripada yang kita faham. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang sama. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'tu ila sidrati fa idza arba'atu anharin nahrani zahirani wa nahrani batinani fa amma zahirani an-nil wal furat wa amma al-batinani fa nahrani fil jannah. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu
Katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatkan untukku as-sidrah, yakni sidratil muntaha. Tiba-tiba ada 4 sungai, 2 di sebelah luar dan 2 di sebelah dalam. 2 di sebelah luar itu ialah sungai Nil dan sungai Furat, dan 2 di sebelah dalam ialah dua sungai dalam syurga. Hadis ini termasuk dalam hadis cerita Isra' dan Mi'raj. Apabila Nabi SAW dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa angkat mengatasi langit yang ketujuh sehingga sampai ke Sidratil Muntaha. Sidrah Muntaha ialah sempadan bagi makhluk yang di bawah untuk naik sekadar itu saja, sehingga malaikat Jibril tak boleh masuk kawasan itu. Dan Allah memberi kemuliaan dan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke Sidratil Muntaha pada malam Isra' dan Mi'raj dalam hadis yang sahih dan mutawatir. Disebut kisahnya di Sidrah Muntaha, yang pokok berdara yang menjadi sempadan. Ada 4 sungai, 4 batang sungai. 2 sungai yang zahir, 2 sungai yang batin. Yang zahir yang nampak di luar daripada Sidrah Muntaha, yang batin dari dalamnya. 2 yang zahir, sungai Nil di Mesir dan sungai Furat di Iraq. Lawatan itu lawatan alam rohani, alam roh yang kita tak mampu fikir dengan akal kita. 2 sungai ini sangat penting di atas muka bumi. Sungai Nil, sungai Furat di Iraq, tempat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa para nabi-nabi. Sungai yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kemuliaan. Di situ dizahirnya Nabi Ibrahim yang menjadi bapa kepada nabi-nabi selepasnya. Adapun sungai Nil di Mesir. Mesir juga tempat zahirnya nabi-nabi. Antara Nabi Yusuf, Nabi Yaqub berhijrah di Mesir, dan zahir Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalatu wassalam. Tempat zahir nabi-nabi, menandakan tempat ini tempat berkat. Dan sungai, 2 negeri ini sungai yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan pada malam Isra' dan Mi'raj. 2 sungai atas dunia, sungai yang mendapat berkat. Kemudian 2 sungai dalam syurga, itu akan dilihat di hari akhirat Allah. Hadis lain, an Anasin, bukan Anas salah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana asiru fil jannah id ana bi nahrin hafatahu qibabud durri al-mujawwaf qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kawthar الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذبر رواه البخاري. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik termasuk dalam fuqaha, ulama sahabat radhiyallahu anhum, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang aku berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku berjumpa sebatang sungai yang kedua belahnya adalah kubah-kubah mutiara yang berongga. Mutiara yang berongga. Lalu aku bertanya, sungai apakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah dia Al-Kawthar yang telah memberikannya Tuhanku kepadamu
Lalu malaikat Jibril menepuk tanah sungai itu dengan tangannya. Tiba-tiba dia dapati tanahnya daripada kasturi yang harum baunya. Itu ialah Kausar, kolam Kausar, yang alir daripada sungai. Di mana sungai ini diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk diminum oleh umatnya di hari kiamat kelak. Bila minum air sungai ini, tak dahaga selama-lamanya. Diriwayatkan, termasuklah orang Islam yang masuk neraka. Dia masuk neraka dalam keadaan tidak dahaga. Tidak dahaga. Kolam Kausar ini, kolam yang istimewa. Diberi hadiah pada Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala. Inna a'tainakal Kausar. Disebut dalam Quran. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW menunggu di kolam Kausar, melihat umatnya yang datang. Dan Nabi kenal umatnya melalui tanda-tanda wuduk, tanda-tanda air sembahyang. Itu kad pengenalan dia. Nabi tengok ada tanda-tanda wuduk, tanda-tanda sembahyang pada umat dia. Disebut dalam hadis, ada kalangan umat Muhammad yang ada tanda-tanda sembahyang dihalau oleh malaikat. Malaikat tak benar minum di sungai itu. Lalu Nabi menyebut dan menyeru ummati, 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 umat aku. Jangan halau dia. Lalu diberitahu, wahai Muhammad, mu tak tahu mereka buat apa selepas mu wafat. Selepas mu mati mereka buat apa? Sembahyang saja je. Sembahyang tetapi tak ikut ajaran Nabi. Tak percaya pada ajaran Nabi. Membatalkan dua kalimah syahadah ni. Sembahyang. Ada tanda sembahyang, tapi dihalau. Kerana mereka menyeleweng daripada ajaran Nabi SAW. Banyaklah ceritanya. Macam-macam puak yang menyeleweng. Air sungai syurga bukan seperti air sungai di dunia yang boleh berubah warna, rasa dan baunya. Tetapi air sungai syurga itu walaupun begitu lama disimpan, sekalipun tetap ia bersih dan lazat. Begitu juga dengan arak, susu dan madunya. Ia tidak sekali-kali membawa penyakit dan menjemukan. Ia tetap memberi kelazatan walau banyak mana sekalipun diminum. Itu istimewanya sungai-sungai dalam syurga ini, di mana airnya tidak basi, airnya tidak berubah. Sama ada sungai air biasa, sungai susu, sungai air buah-buahan, sungai arak, sungai madu, tak berubah. Walaupun selama-lamanya tak berubah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ini kita tengok orang letak obat, macam punya obat nak suruh tahan makanan. Allah Ta'ala tak berhajat pada itu semua. Kekuasaan Allah. Allah Ta'ala beri sikit ilmu pada manusia. Manusia boleh meletakkan bahan pada makanan, minuman sehingga tak berubah. Itu ilmu manusia. Ilmu Allah Ta'ala lebih dari itu lagi. Ilmu yang tidak terhingga, kekuasaan yang tidak terhingga. Di antaranya ialah Allah Ta'ala jadikan air sungai syurga, sama ada air biasa, air daripada buah, air susu, air daripada madu, semuanya tak berubah sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Di antara hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata 'am la yafqahuha wa qarabu in shi'tum wa dhillim amrun. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam syurga ada
berjalan di bawah bayangnya tidak dapat menghabiskannya walaupun 1 tahun. Kalau kamu mahu penjelasan, maka bacalah firman Allah Ta'ala, wa zillim mamdud. Maksudnya dan naungannya terbentang kuasa. Ibnu Abbas berkata, zillim mamdud ila pohon kayu di dalam surga yang luas bayangnya perjalanan 100 tahun. Lalu ahli surga dari berbagai tingkat berbual-bual tentang permainan yang menyuguhkan mereka di dunia jauh di bawah bayang pokok itu. Maka Allah memutuskan angin yang meniup pokok itu, lalu dia pun bergerak dan mengeluarkan permainan-permainan yang menyuguhkan mereka yang pernah mereka bermain di jauh. Hadis ini ialah menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa zillim mamdud, naungan terbentang. Di mana Nabi SAW telah menafsirkan dengan makna pokok yang gendangnya sehingga tidak habis perjalanan 100 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW, dia dianggap alim dalam ilmu tafsir Al-Quran, menjelaskan lagi bagaimana pohon-pohon surga itu mengeluarkan segala jenis permainan yang dihadapi oleh mereka masa hidup di dunia. Hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati syajaratun illa wasaqaha min dhahabin, rawahu Tirmidzi. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada pohon di dalam surga malaikat batangnya daripada emas. Hadis ini menjelaskan lagi bagaimana batang pokok dan surga daripada emas. Itu di antara yang digambarkan. Hakikatnya lebih daripada apa yang kita fikir, kerana surga ini luar daripada kemampuan pikiran kita. Seluruhnya nikmat makan minum dalam surga. Firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi dhillin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Surah Al-Mursalat ayat 41 dan 44. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam naungan yang penuh rezeki dan mata air dan mendapat buah-buahan yang bermacam-macam yang mereka ingini. Makan dan minumlah kamu dengan enak kerana apa yang kamu telah kerjakan di dunia dahulu.
Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab melalui tangan kanannya, iaitulah surat al-amal yang soleh, amal yang baik yang disuruh melalui tangan kanan. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahawa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang rabani, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahnya dekat kepada mereka. Dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ayat ini mengatakan bagaimana surat al-amal yang baik, amal yang soleh akan diterima melalui tangan kanan. Tangan kanan menerima amal yang baik, menandakan berkat dan baik, dan menyatakan bagaimana berbangganya mereka yang menerima surat al-amal dengan tangan kanan itu, dan menyatakan kegembiraan mereka yang disebut oleh Allah Ta'ala, mereka mendapat keridhaan Allah kerana mereka redha dengan Allah di atas dunia. Allah janjikan syurga yang tinggi, di dalamnya ada pokok-pokok, walaupun tinggi, buah-buahannya tak payah banyak untuk diambil, boleh dicapai dengan tangan. Itu kemudahan dalam syurga. Firman Allah Ta'ala, wa tilka al-jannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Surah Al-Zukhruf ayat 22-23. Maksudnya, dan itulah syurga yang diwariskan untuk kamu, disebabkan amalan-amalan yang dahulu kamu kerjakan. Dalam syurga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan. Ayat ini menerangkan juga adanya buah-buahan dalam syurga yang banyak yang boleh dimakan oleh ahli syurga. Sebahagian daripadanya. Firman Allah Ta'ala, Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Ar-Ra'd ayat 45. Maksudnya, perumpamaan syurga yang dijadikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah mengalir sungai-sungai di bawahnya. Buah-buahnya tidak henti-henti, dan naungannya demikian juga. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan akibat orang yang kafir ialah Allah Ta'ala membagikan dalam ayat ini mereka yang bertakwa diberi balasan. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang berterusan, yang tidak putus-putus, berbeza dengan akibat yang ditimpa oleh ahli neraka. Firman Allah Ta'ala, wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Surah At-Tur ayat 22-27. Maksudnya, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan di dalam syurga itu. Mereka saling berebut-rebut piala gelap yang diisi dengan minuman yang tidak menimbulkan perkataan sia-sia dan tidak pula menjadi dosa. Ayat ini menerangkan bukan saja buah-buahan, termasuk berbagai jenis daging-daging yang lazat
yang pernah mereka rasa dalam dunia. Dan lebih daripada itu lagi. Dan ada pula minuman-minuman sehingga mereka berebut menandakan kegembiraan. Itu semua adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang tidak mendatangkan mudarat, yang tidak memabukkan dan tidak menyakitkan. Firman Allah taala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Al-Waqi'ah ayat 27 hingga 33. Maksudnya, dan golongan kanan, golongan yang mengerjakan amal yang saleh. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang buahnya tersusun rapi. Naungan yang terbentang luas, air yang dicurahkan dengan buah-buahan yang banyak tidak terhenti dan tidak dilarang mengambilnya. Ayat ini menyebut sebahagian buah yang ada dalam dunia. Namanya sahaja serupa, bidara, pisang, tapi rasanya lebih daripada apa yang ada dalam dunia. Buah yang tidak putus. Semua yang ada di syurga dia sediakan kepada penghuninya, ahlinya yang duduk di syurga, tanpa bersusah payah mengambilnya, yang menyedapkan rasa dan pandangan. Firman Allah Ta'ala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Surah Al-Waqi'ah ayat 20 hingga 21. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka ingin. Semuanya ada dalam syurga. Buah-buahan yang mereka pilih, yang mereka kenal, mereka tak kenal, tak ada dalam dunia. Daging burung yang mereka pun rasai dalam dunia, dan lebih daripada itu. Adapun hadis-hadis yang menceritakan tentang makanan, minuman dari syurga, di antaranya an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tayral jannati ka'amsalil bukhti tar'a fi syajaril jannah. Faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, inna hadhihi la tayrun na'imatun. Faqala akaltuha an'am minha qalaha thalathan wa inni la arju an takuna mimman ya'kulu minha ya Abu Bakar. Rawahu Ahmad. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya burung syurga itu seperti unta besarnya, macam unta besar. Ia hidup di celah-celah pokok syurga. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, burung itu sedakkah rasanya? Abu Bakar tanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah memakannya, aku rasa sedap. Diulangi 3 kali. Sesungguhnya aku berharap kamu, wahai Abu Bakar, termasuk salah seorang yang dapat memakannya. Hadis ini menyatakan Nabi menceritakan, bukan saja tengok burung dalam syurga itu besar macam itu, bahkan pernah memakannya ketika menjadi tetamu Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Dan menyebut Abu Bakar juga akan dapat makannya, menandakan Abu Bakar adalah ahli syurga. Hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfulun wa la yabulun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun. Qalu fama balu at-ta'ami
qala sya'un wa rashhun karashhil miski yalhamuna at-tasbih wa at-tahmid kama tulhamuna an-nafs tulhamun nafas, rawahu Muslim. Maksudnya dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penduduk syurga itu mereka makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak berludah, tak berludah dalam syurga. Tidak kencing, tidak berak, tidak buang air besar, tidak berhingus. Lalu mereka bertanya, kalau begitu bagaimana pula mereka sentiasa makan? Sahabat tanya, macam mana? Makan, tapi tak buang air kecil, tak buang air besar, tidak berhingus, tak berludah. Sabda Rasulullah SAW, mereka sendawa dan berpeluh seperti kasturi harumnya. Mereka diilhamkan sentiasa bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka di dunia sentiasa bernapas. Napas-napas mereka ialah tasbih dan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.